Ada satu kisah yang menarik yang kita dengar berlaku di Sabah satu ketika dulu. Kita dengar ni, kisah ni pun daripada orang-orang sana jugalah. Nak cerita macam mana manfaat dan mudarat ini semata-mata dalam ketentuan Allah. Cuma kita hari ini kadang-kadang keyakinan kita itu bukan tak ada keyakinan, kadang-kadang jadi lemah sikit. Lemah tak kuat molek. Maka ada waktu-waktunya Allah Ta'ala menzahirkan tanda-tanda tentang kekuasaannya tu kadang-kadang. Jadi berlaku kisah di Sabah ni, kita dengar daripada orang sana cerita, ada seorang yang keluar ke laut. Tiba-tiba enjin dia rosak, enjin bot dia rosak. Jadi hanyut ke tengah laut. Jadi bila hanyut berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu katanya hanyut. Kita cuba bayangkan bot kecil hanyut tengah laut berminggu-minggu. Sudah tentu bekalan akan habis lah. Bot kecil tu boleh bawa banyak mana sangat, sehingga tak ada air nak minum pun tak ada, makanan nak makan pun tak ada. Berminggu-minggu hanyut di laut. Apa yang memanjangkan umur dia? Dia tak ada tempat lain, dia balik kepada asal ni. Ya Allah, tu je, ya Allah. Jadi bila dia ke lapangan, dia mengadu ya Allah, dia dahaga ya Allah, turun hujan. Dia tak ada air. Itulah yang dia minum. Bila dia ke lapangan, ya Allah, tak ada rezeki. Dok, dia pergi, memang dia pergi tujuan untuk ke laut bawa pengai, tapi upang tak ada. Dia capuk matahari kosong, dia sambung di ikan tak setarang. Ya Allah, ya Allah, tak ada. Capuk matahari kosong, dia makan tak setarang di ikan. Itulah berminggu-minggu dia di laut. Minum air hujan, makan ikan, makan matahari kosong. Berminggu-minggu sehingga dia ditemui oleh orang dan selamat balik. Inilah. Jadi tujuan kita mengaji benda-benda gini supaya faham benda-benda gitu, hakikat sebenar. Hidup mati, rezeki kita, hakikat sebenar balik ke dia. Dan apa yang kita usahakan ni adalah usaha-usahanya, asbab-asbabnya. Ada kalanya asbab ini akan hilang, terputus, kena balik asal tadi tu. Hidup ke mati ke, atas dia belakang. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, nak ada keyakinan pun, kena ada kefahaman dulu. Kefahaman itulah yang perlu diperkukuhkan. Nanti Allah Ta'ala akan memperlihatkan pada waktu-waktunya kebenarannya atas apa yang kita yakini itu kadang-kadang. Itu bendanya. Kita pun pernah dengar juga kisah ni, cerita-cerita lah, cerita-cerita orang soleh dulu. Masa kita mengaji dulu, ada guru kita duk cerita. Ini kisah askar, ini masalah keselamatan, nyawa hidup mati. Dia askar ni, tapi dia mengaji sampai waktu dia bersolat, dia berwirid. Jadi kebetulan satu ketika tu katanya dia dalam operasi dia lah. Jadi dalam operasi dia tu, sampai waktu seperti sekali berhenti dia semayang. Jadi satu ketika tu kawan-kawan dia malah tunggu. Jadi orang tengok dia semayang, dia berwirid ni, dia suka pulang. Jadi dia kata, kamu nak pergi dulu. Pergi dulu. Jadi tinggal dia solat, berwirid dan sebagainya. Nak jadi ke takdir pada waktu itu dia masuk perangkap, ambush, kena perangkap. Bila dia susul belakang, dia kena perangkap. Jadi dia kata bertubi-tubi peluru, dia rasa macam angin, tapi sutih apa dok kena badan dia. Kiri kanan dekat-dekat tu pun ni, berangi-berangi, tapi tak kena, sutih pun tak kena. Demikianlah keyakinan-keyakinan ini. Jadi keyakinan-keyakinan ini perlu ditanam. Hari ini timbul satu aliran pemikiran nak menjauhkan kita daripada keyakinan-keyakinan ini dan cuba digambarkan sebagai benda yang macam separuh dongeng tu. Percaya benda-benda gitu. Sebenarnya tanpa kita sedar, itu usaha nak mengikis keyakinan kita, kerana iman kita ni sebenarnya berpaksi pada keyakinan terhadap perkara gaib. Hari ini timbul, kita dengar setengah-setengah orang kata, wahai sangat percaya benda pelik-pelik. Memang pelik, memang keyakinan kita percaya benda pelik-pelik. Sebab dasar agama kita ni percaya pada ghaib, ghaibiyah, percaya perkara-perkara yang ghaib. Termasuklah
Kalau terjadi pada para nabi, orang panggil mukjizat. Terjadi pada wali, orang panggil keramat. Tapi ada tanpa sedar. Orang cuba nak dibasuh fikiran orang kita ni supaya buang ke tepi benda-benda pelik-pelik ni. Biar nyata sudah. Wahai sangat cerita pelik-pelik. Wahai sangat mana benda tu cerita, ada riwayat, ada kisah. Jadi cerita-cerita tu apa benda tujuannya? Apa faedahnya? Liyusabbita bihi fuadak, untuk supaya hatimu menjadi lebih teguh. Bila kita dengar kisah-kisah para solihin, para awliya, kisah para nabi, bagaimana Allah Ta'ala menolong mereka ini dengan cara-cara yang aneh, itu akan menguatkan lagi keyakinan. Itu tujuan. Kita kena ingat tanpa kita sedar. Ada suara-suara ni percaya benda pelik-pelik. Wah, sangat buat pelik-pelik. Kalau hak pelik-pelik, hak tak ada asal usul tu, memang kita pun tak mau dengar. Mak jeneng ke apa ke, hak tak ada usul, hak tu pula buat madam dia dengar. Ni kisah para solihin, para awliya yang ada periwayatan dia tu. Ada kisah-kisah yang dinukilkan oleh alim ulama, sekalipun pelik tapi ada susul galuh ceritanya tu. Hak ni kita nak dengar. Yusabbita bihi fuadak, supaya hatimu menjadi teguh, tenang hati, tengok macam mana Allah Ta'ala tolong secara yang luar biasa. Rasa tak ada sebab dah, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Itulah yang akan menguatkan, tasbit, meneguhkan hati. Jadi tanpa kita sedar, kita dengar suruhan-suruhan macam ni. Wah, sangat cerita pelik-pelik. Ni tanpa kita sedar, dia nak menghakis keyakinan kita terhadap ghaibiyat secara tidak sedar. Ini aliran pemikiran baru. Ni aliran pemikiran moden ni yang cuba nak hakis secara perlahan-lahan. Mula-mula dia cuba meragukan kita terhadap kisah-kisah luar biasa yang melibatkan para solihin, para awliya. Akhir sekali yang narak lagi kepada kisah-kisah Nabi pula. Betul tak Nabi ni? Timbul dah lah ni. Ya dah tahu laut terbelah laut terbelah ni ke ni cerita ada maksud lain ni. Bukan laut terbelah ni, bulang boleh terbelah dua. Sekarang sudah diragukan orang. Jadi kita kena ingat bahawa keyakinan kita ini berpaksi kepada keyakinan pada ghaibiyat, dan kepercayaan kita terhadap perkara gaib ini bukan atas dasar membuta tuli. Sebab apa? Kerana dia didahului dengan mukaddimah yang meyakinkan, iaitu benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukaddimahnya di situ dapat kita buktikan bahawa Nabi adalah seorang Nabi yang diterima orang Arab, iktiraf, akui, seluruh dunia sedar, mengakui kewujudan dan kenabiannya. Jadi apa-apa yang diberitahu tentang perkara gaib, sekalipun tak nampak depan mata, kita boleh terima dengan mudah. Kerana apa? Kerana berita itu dibawa oleh seseorang yang diperakui, disahkan status kenabiannya. Pelik mana pun, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar apabila Nabi SAW Isra' Mi'raj, pergi ke tempat yang jauh dalam tempoh yang sangat singkat, 1 juzuk dari malam, bukan semalam, sejuzuk dari malam. Sehingga bila Nabi balik memberitahu kepada umatnya tentang peristiwa itu, ada sebahagian yang sudah pun Islam jadi murtad kerananya. Sebab apa? Pelikmu ni, dah masuk akal langsung. Dah masuk akal ni, dah masuk sini. Bukan apa, kita masuk, dah masuk. Tapi apa sikap Sayyidina Abu Bakar? Bila orang tanya Sayyidina Abu Bakar, percaya ke Nabi Muhammad naik ke langit tu? Tak dah semalam, kita nak pergi Baitul Maqdis tu berbulan-bulan. Ni semalam je. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Kalau dia cerita pelik lagi pun aku percaya. Kalau ni apatah lagi pelik lagi pun aku percaya. Baik, apakah tindakan Sayyidina Abu Bakar ni merupakan taklid membetul-betuli? Tidak. Sebab apa? Kerana dia betul-betul meyakinkan tentang kenabian Nabi Muhammad dengan dalil yang cukup, memang dia seorang Nabi. Lalu apa yang diberitahu itu diterima dengan mudah. Jadi ini tidak boleh disebut sebagai taklid membetul-betuli, tidak. Dia adalah keyakinan yang berasaskan, kepercayaan yang berasaskan kepada keyakinan yang kukuh, iaitu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Sikit lagi nak habis. Dan semua ini semata-mata maujud kerana redanya, kerana kehendaknya. Yani segala semua kewujudan ini wujud, dan segala apa yang berlaku itu adalah semata-mata dengan kehendak dan redha Allah. Yang tidak akan berlaku suatu kejadian, tidak akan terjadi suatu kejadian walaupun sekecil-kecilnya, walaupun selai daun jatuh, walaupun seekor semut merayap, tak akan berlaku semua ini kalau tidak dengan kehendak Allah. Ini juga sebahagian daripada pengertian tauhid yang perlu kita fahami, bahawa tidak akan bergerak satu gerakan, tidak akan tercipta suatu ciptaan walaupun sekecil-kecilnya, kecuali itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang tertakluk dengan kudratnya, yang ditentukan oleh iradatnya, yang sudah ditakdirkan olehnya, dengan arti bahawa semua itu terjadi kerana ia dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sebahagian daripada pengertian tauhid yang perlu kita fahami. Segala gerak-gerik, segala kejadian kena fahami bahawa tidak ada suatu apa yang terjadi pun, walaupun kecil, bahawa ia tercipta atau terjadi terlepas daripada kudrat Allah, terlepas dari iradat Allah. Tak ada. Termasuklah perbuatan kita ini, gerak-gerik kita, diamnya kita, geraknya kita, berkelipnya mata kita, pengaliran darah kita, semua ini tak akan berlaku kecuali semuanya itu tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, sudah ditakdirkan olehnya. Kena faham bahagian keyakinan tauhidnya. Ada pun ikhtiar, usaha, dosa, pahala, itu bab lain, itu cerita lain. Tapi kena faham hakikat tauhidnya dulu. Kalau tak faham hakikat tauhid, kita akan jadi qadariyah. Manusia memiliki autonomi melakukan apa saja menurut kehendaknya. Rosak lalu kita. Ada benda yang sudah terlepas daripada ketentuan Allah, sudah tidak terikat dengan takdir Tuhan, dan macam-macam lah pegangan-pegangan yang menyimpan dari landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara sebabnya timbulnya qadariyah, timbulnya ini antara puncanya tidak tahqiq dalam bab ini, bab tauhid af'al ini, iaitu keyakinan yang meyakini segala apa yang wujud, segala apa yang berlaku itu adalah ditakdirkan oleh Allah, tertakluk dengan kudrat dan iradatnya. Jadi hanya sekadar itu untuk kali ini, dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.